Assalamualaikum geng. Alright, jadi dalam video kali ini aku nak ceritakan salah satu kisah daripada ahli grup Seven Deadly Sins ni. Dalam video kali ini aku nak ceritakan kisah hidup Ban sebelum dia join grup Seven Deadly Sins. Okay, tanpa buang waktu lagi, jom kita start. So, Ban dia ni dilahirkan dan dibesarkan di sebuah bandar yang bernama Raven. Okay, bandar ni dia terkenal dengan pencuri-pencuri dia. Sejak kecil lagi, Ban ni hidup dalam keluarga yang broken lah. Mak bapak dia ni memang tak sayang dengan dia dan Ban setiap hari memang akan kena pukul oleh bapak dia dan bapak dia ni paksa Ban untuk mencuri makanan. So Ban ni pun memang dari kecil dia mencuri lah, tapi dia bukan jenis yang pandai mencuri. Setiap kali dia mencuri, dia mesti akan kantoi dengan orang-orang yang dia curi itu. Lepas Ban ni kantoi mencuri, dia kena pukul lah. Dia kena pukul oleh orang-orang yang dia curi itu. Satu hari ni dia kantoi mencuri dan dia disumbat ke dalam penjara. Masa dia di dalam penjara tu, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Zhivago. Zhivago time tu dia nampaklah Ban ni dalam keadaan yang tengah lapar, lepas tu cedera lagi. Jadi dia bagilah makanan dengan Ban. Tapi Ban ni, ialah dia hidup dalam keluarga broken kan. Jadi dia tak diajarkan adab-adab semua tu. Dia bukannya cakap terima kasih dengan Zhivago, tapi dia pergi macam maki-maki pula dengan Zhivago ni. Tapi Zhivago ni memang jenis yang bagus lah. Dia tak kisah pun Ban cakap semua benda-benda kasar tu dengan dia. So diorang berkenalan masa ni dan diorang jadi rapat. Satu hari ni diorang plan untuk keluar daripada penjara tu. Lepas diorang berjaya keluar daripada penjara tu, Zhivago ni dia bawalah Ban pergi ke macam tempat persembunyian dia masa tu. Dan setiap kali Ban datang ke tempat tu, Zhivago dia akan sentiasa bagi makanan dengan Ban. Dia jagalah Ban ni bagus-bagus. Suatu hari ni Ban ni dia ditipu. Dia ditipu oleh seseorang dan dia diculik. Ban ni dia akan dibawa pada satu ahli bangsawan yang bernama Lady Rosen. Lady Rosen ni memang psikopat lah orang kata. Okay, dia ni memang jenis yang suka macam menyeksa budak. Ban akan dibawa dan dijual kepada bangsawan. So Ban ni pun dia disumbat lah ke dalam macam satu tong dan dia dibawa ke dalam satu kargo kuda. Jadi masa Ban tengah dibawa ke tempat Lady Rosen, Zhivago ni pula kebetulan dia merompak kargo tu. Jadi dia berjumpalah balik dengan Ban dan dia selamatkan Ban masa tu. Lepas Ban diselamatkan oleh Zhivago, Ban ni dia mintalah dengan Zhivago untuk ajar dia cara-cara mencuri. Tapi masa tu Zhivago dia bagi amaran dengan Ban. Dia kata dengan Ban, kalau Ban ni dah hidup sebagai pencuri, dia dah takkan boleh macam hidup normal dengan masyarakat yang lain. Tapi Ban ni dia masih tetap dengan pendirian dia. Dia masih nak jadi pencuri. So start dari situ Zhivago pun dia ajarlah Ban cara-cara mencuri. Tapi Ban ni dia selalu gagal masa mencuri. Okay, jadi dia pun selalulah kantoi. And bila dia dah kantoi tu, Zhivago akan datang selamatkan dia. Beginilah kehidupan Ban seharian dengan Zhivago. Jadi suatu hari ni, masa Ban dengan Zhivago tengah lepak di tempat persembunyian dorang tu, Zhivago adalah ceritakan dengan Ban kisah air kehidupan yang ada di hutan Fairy King ni. Kalau air tu diminum, dia punya peminum tu akan dapat kehidupan yang abadi. Ban masa tu dia excited lah dengar story tu kan, and dia pasang niat untuk suatu hari nanti dia akan curi air kehidupan tu. Jadi masa Zhivago dengar yang Ban ni nak pergi curi air tu, dia bagi tahu dengan Ban yang air tu dijaga oleh seorang perempuan yang power dia ni boleh mengalahkan satu pasukan tentera. Dan Ban katalah dengan Zhivago, kenapa bukan Zhivago sendiri yang pergi curi air tu? Dan Zhivago explain lah dengan Ban yang perjalanan ke hutan tu akan mengambil masa selama 4 hari dan dia sendiri pun tak boleh confirmkan kalau air tu betul-betul wujud kah atau cuma kisah dongeng yang orang ceritakan. Tambahan lagi, dia tak boleh biarkan anak dia satu orang ni menunggu lama-lama dengan dia. So Ban pun dia tanyalah dengan Zhivago, anak dia ni macam mana perwatakan dia. So Zhivago bagi tahu yang dia ada satu orang anak bernama Therian. Okay, Therian ni dia jenis budak yang baik dan pemalu. Terbaliklah dengan perwatakan Ban. Tapi Zhivago bagi tahu lagi, dia pun ada satu anak juga. Nama anak dia yang satu ni, nama dia Ban. Dia ni mulut dia ada insurance, lepas tu rambut dia ni masai. Semualah karakteristik Ban dia bagi tahu. So Ban masa dengar Zhivago cakap begitu kan, terus dia rasa macam malu lah. Dia blushing habis lah masa tu. Ban pun rasa gembira lah
sebab untuk pertama kali dia rasa disayang oleh seseorang. Jadi pada suatu hari ni, Ban dengan Zhivago ni, diorang berdua plan untuk mencuri di rumah Lady Rosen. Tapi masa tu, Ban ni dia tengah tunggulah kedatangan Zhivago, tapi Zhivago ni tak juga datang-datang. So lepas sebab dia bosan tunggu Zhivago, dia plan untuk mencuri seorang diri di rumah tu. Jadi dia harap kalau dia berjaya mencuri, nanti dia dapat banggakanlah Zhivago macam tu. So Ban ni pun pergilah seorang diri mencuri. Tapi malangnya dia kantoi dengan pengawal yang menjaga di rumah tu. So diorang tangkap Ban, diorang pukul lah Ban kau habis masa tu. Dan Zhivago ni pula dia baru sampai sebab dia lambat bangun. Masa dia sampai di tempat tu, dia nampak yang Ban ni tengah dipukul lah oleh pengawal-pengawal tu kan. And dia dah nak selamatkan Ban. Tapi at the same time, dia terdengar macam askar di sekitar tu. Diorang kata yang diorang jumpa budak yang separuh musang di atas satu pergunungan gunung. Baru Zhivago dia perasan lah time tu yang diorang dah jumpa anak dia. Zhivago ni dia bukan manusia sepenuhnya. Dia separuh manusia, separuh musang. Masa tu dia confused lah. Dia nak selamatkan Ban ke yang sekarang ni kena pukul oleh penjaga-penjaga tu, ataupun dia kena selamatkan anak kandung dia, si Tyrion tu yang sekarang ni kena buru oleh askar-askar tu. Jadi dia dengan hati dia yang berat, dia bertukar kepada bentuk sebenar dia, iaitu separuh musang, dan dia pergi ke gunung tu untuk selamatkan anak dia. Dia tinggalkan Ban seorang diri kena pukul dekat situ. Jadi lepas kejadian ni, Ban dengan Zhivago dah tak pernah berjumpa lepas tu. Dan Ban ni pun dia membesar lah. Dia dah jadi dewasa dan dia mendapat gelaran yang baru, iaitu Bandit Ban. Masa Ban dah besar ni, dia masihlah simpan niat dia tu untuk curi air kehidupan tu di Fairy King Forest. Jadi dia berangkatlah ke hutan fairy tu. Masa dia dah sampai di hutan tu, dia cubalah panjat satu macam hutan ni. Okay? Hutan tu dia tinggi dan dikatakan air tu terletak di atas puncak hutan tu. So Ban ni pun dia panjat lah hutan tu. Dia panjat sampai di atas puncak tu, dia terjumpa satu orang perempuan yang bernama Elaine. Elaine ni adalah fairy yang menjaga air kehidupan tu. Jadi masa Elaine nampak Ban, dia tahulah yang Ban ni datang ke situ untuk mencuri air kehidupan tu kan. Jadi dia gunakan power dia untuk tolak Ban jatuh daripada atas hutan tu. Dan Ban ni pun dia terjatuh. Tapi dia selamat, dia tak mati. Jadi dia teruskan lagi panjat. Masa dia dah sampai dekat atas tu, Elaine gunakan lagi power dia untuk tolak Ban jatuh. Benda ni terus berlanjutan sampai diorang berdua ni fed up dengan each other. Jadi sampailah satu tahap ni, Ban dia sudah sampai di atas puncak tu, tapi dia cepat-cepat keluarkan senjata dia. Macam dia nak serang Elaine lah masa tu. Tapi sebenarnya dia gunakan weapon dia tu untuk ambil cawan yang berisi air kehidupan tu. Masa cawan tu dah berada dalam tangan dia, dia dah nak cubalah minum air tu. Tapi Elaine dia cepat-cepat gunakan power dia untuk memerangkap Ban dengan macam semacam akar lah, akar pokok masa tu. Dan Elaine ni pun bagi tahu lah dengan Ban yang air kehidupan ni tak boleh diminum. Kalau diminum, hutan-hutan ni akan layu. So masa Ban dengar penjelasan Elaine, dia ni pun terus kata, okey lah, dia cancel plan dia untuk minum air tu. Tapi Elaine ni dia rasa ragu-ragu lah dengan Ban, sebab yalah takkan pencuri datang lepas tu kena explain macam tu terus give up kan. Jadi dia rasa yang Ban cuba untuk menipu dia. Dia pun bacalah fikiran Ban, sama ada Ban ni menipu kah ataupun dia cakap betul. Tapi Elaine ni dia terkejut yang bila dia dapat tahu yang Ban ni betul-betul dia tak membohong. Dia memang dah plan untuk tak minum air tu and keluar daripada hutan fairy. So Elaine pun lepaskan. Masa tu diorang start lah berkenal. Elaine bagi tahu nama dia, Ban pun bagi tahu nama dia. Kenal-kenal macam tu sekejap, dan Elaine bagi tahu yang dia dah jaga air kehidupan tu selama 700 tahun. Jadi masa Ban dengar yang Elaine ni dah jaga air tu selama 700 tahun, seorang diri pula tu, Ban ni dia rasa kesian lah dengan Elaine. Jadi dia setiap hari dia akan datang lawat dengan Elaine. Diorang bercerita lah masa tu, hangout sama-sama. Dan selepas 7 hari, diorang berdua ni develop rasa suka dengan each other. Suatu hari ni, Ban time tu dia tengah keluar cari makanan, dan Elaine ni pula dia tengah baca buku yang Ban bagi dengan dia. So masa tu dia cakap dengan diri dia sendiri, alangkah baiknya kalau Ban datang ke hutan ni bukan untuk curi air tu, tapi untuk datang culik aku. Tapi masa tu
dia tak sedar yang Ban ada dekat belakang dia. Ban dengar semua benda yang Elaine kata masa tu. So Ban ni pun dia cakap lah dengan Elaine masa tu. Dia kata, serius nang aku buat macam tu? So terkejut lah Elaine. Dan Ban ni pun dia playfully lah, dia main-mainkan macam dia nak cuba culik Elaine masa tu. Elaine dia memang malu lah, dia blushing masa tu kan. Dan dia kata, janganlah main-main dengan aku. Lepas tu Ban ni dia start pasang muka yang serius. Dia kata, aku tak main-main, aku memang tak ngam dengan orang lain. Cuma kau je yang boleh layan perangai aku ni. So lepas tu Elaine pun dia blushing lah, tambah lagi dia blushing masa tu. Dan dia bagi tahu dengan Ban dia tak boleh tinggalkan hutan ni sebab memang tugas dia untuk jaga air kehidupan tu. Tapi kalau abang dia ni ada pula, lain lah cerita pula. Ban ni pun dia cakap lah dengan Elaine, okay, biar aku yang cari abang kau, aku bawa balik dia pergi sini. Okay, kalau abang kau dah balik, kita boleh lah macam sama-sama. Dan lepas Elaine dengar Ban cakap macam tu, memang dia happy lah. Dia happy sangat masa tu. Lepas tu dia peluk Ban. Masa dia orang tengah sweet-sweet macam tu kan, dia orang diserang oleh Red Demon. Okay, Red Demon ni tiba-tiba muncul di hutan fairy tu. Dan dia terus bakar hutan tu dengan Purgatory Fire. Hutan fairy ni dia tak akan terbakar kalau dengan api yang biasa. Tapi disebabkan ini api daripada Red Demon tu, so hutan tu pun taklah terbakar. Dan Ban ni pun dia suruh lah Elaine larikan diri bersama-sama dengan air kehidupan tu. Ban ni lah pula yang berlawan dengan Red Demon tu. Ban cuba untuk serang Red Demon tu secara sembunyi dan dia berjaya lah keluarkan satu hati daripada Red Demon ni. Tapi disebabkan Demon ni diorang mempunyai nyawa lebih daripada satu, so Red Demon ni tak mati. And Red Demon tu serang pula Ban dengan Elaine dan menyebabkan diorang berdua ni almost mati. Elaine yang masa tu dah nampak Ban ni tengah sekarat kan, so dia pun nak bagi Ban air kehidupan tu. Tapi Ban ni dia refuse, dia tolak. Dia kata lebih baik Elaine yang minum air tu. Dia sendiri pun dia tiada kekuatan untuk minum air tu. Apa yang Elaine buat, dia simpan air tu di dalam mulut dia. Lepas tu dia bagi Ban dengan cara mencium Ban. So Ban ni pun dia dah dapatlah air tu, and masa itulah dia dah jadi immortal. Luka-luka yang Ban dapat daripada Red Demon tu terus sembuh sepenuhnya. Dan masa itulah baru dia berlawan balik dengan Red Demon dan dia berjaya membunuh Red Demon tu. Lepas diorang dah habis berlawan tu, hutan fairy memang completely lah hangus, terbakar sepenuhnya. Dan Elaine dia bagi dengan Ban satu benih. Okay, benih Almoka, dan dia suruh Ban untuk tanamkan benih tu supaya hutan fairy ni akan muncul kembali. Elaine ni pun dia bagi tahulah dengan Ban masa tu. Masa Ban kata yang dia akan jadikan Elaine milik dia, dia rasa gembira sangat masa tu. And dia nak dengar Ban cakap sekali lagi perkataan dia tu. So Ban ni pun dia cubalah cakap, dia kata, ya, satu hari nanti aku pasti akan jadikan kau milik. Tapi belum sempat dia habiskan perkataan dia, Elaine terus mati. Terus dia hembuskan nafas dia yang terakhir masa tu. Jadi Ban masa tu memang dia sedih lah. Dia menangis masa tu dan dia kata, sekurang-kurangnya bagilah aku habis cakap dulu. Lepas beberapa lama pula, Ban ni ditangkap oleh askar-askar Britania. Dan Ban ni pun dituduh lah, okay, tuduhan yang palsu. Ban dituduh atas ketamakan dia. Dia membunuh Elaine, penjaga yang menjaga air kehidupan tu, membakar hutan fairy dan juga meminum air kehidupan tu. Dan disebabkan jenayah dia ni, Ban dijatuhkan hukuman mati. Dan askar-askar yang cakap, yang baca jenayah Ban tu, dia katalah kalau Ban ni ada lagi kata-kata terakhir. Dan Ban bagi tahu dengan askar tu, nama dia bukan lagi Bandit Ban, tapi Undead Ban. Ban pun teruslah dijatuhkan hukuman mati. Tapi disebabkan immortality Ban langsung tak mati. Macam-macam jenis cara diorang cuba untuk bunuh Ban. Dari pancung dia, bakar dia hidup-hidup, paksa dia minum racun. Semua benda ni tiada kesan langsung dengan Ban. Dan Ban dah kena cuba untuk dibunuh sebanyak 33 kali dan semua percubaan tu gagal. Dan disebabkan Ban ni memang tak mati, askar-askar Britania ni pun fed up lah. Diorang give up untuk bunuh Ban dan diorang sumbat Ban ke dalam penjara. Suatu hari ni Meliodas dia datang lah lawat Ban di dalam penjara. Dan niat Meliodas masa tu untuk rekrut Ban masuk ke dalam grup Seven Deadly Sins. Masa Meliodas masuk ke dalam penjara Ban ingatkan yang dia ni dah nak dijatuhkan hukuman mati sekali lagi. Tapi masa dia nampak Meliodas, dia terkejut nampak satu budak kecil masuk dalam penjara dia. Dan Meliodas bagi tahulah dengan Ban. Dia kata, Ban, kau ikut aku keluar daripada penjara ni. Tapi Ban refuse. Dia kata,
tiada apa-apa untuk dia di luar tu. Dia lagi prefer untuk duduk dalam penjara dia. So Meliodas kata lagi, okay, kalau begitu aku akan paksa kau keluar daripada penjara. Dan Ban balas baliklah perkataan Meliodas. Dia tahu Meliodas akan serang dia kan. Dan dia kata, biarpun kau budak, aku takkan teragak-agak untuk gunakan kekuatan aku. Meliodas, dia tumbuk Ban sampai Ban terkeluar sendiri daripada penjara dia. Jadi masa Ban terkena tumbukan daripada Meliodas tu, dia excited lah masa tu. Okay, dan dia kata dengan Meliodas untuk teruskan lagi perlawanan diorang tu. Dan Meliodas kata kalau Ban nak teruskan berlawan dengan dia kena ikut Meliodas. So Ban pun dengan senang hati, dia ikutlah Meliodas keluar daripada penjara dia tu. Beberapa lama lepas tu, dia masuk ke dalam grup Seven Deadly Sins. Dan masa ni lah baru dia mendapat gelaran yang baru, iaitu The Fox Sin of Greed. Ban, okay? Itu nama Holy Knight dia lah. Ini sahaja story Ban daripada aku. Aku harap korang enjoy tengok video ni. Keep supporting Feisty Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.